Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi sebelum saya bermula, ingin saya perkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami, iaitu yang terdiri daripada saya, Nazran, Aiman, Azrul, Nasrul dan juga Daniel. Pengenalan ekonomi. Ekonomi merupakan satu kajian sosial yang digunakan untuk mengkaji bagaimana manusia membahagi sumber ekonomi yang terhad dan juga memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Ekonomi pula terbahagi kepada dua cabang, iaitu yang pertama mikroekonomi dan yang kedua makroekonomi. Ekonomi mempunyai 4 sumber ekonomi, iaitu tanah, kedua usahawan, ketiga adalah buruh dan keempat modal. Tanah merupakan sumber asli atau anugerah alam yang terdapat di permukaan bumi dan di dalam perut bumi. Kuantiti penawaran tanah adalah tetap dan berkekalan dari segi lokasi dan geografinya. Nilai tanah berbeza mengikut kualiti dan lokasi. Pulangan atau ganjaran kepada penggunaan tanah ialah sewa. Okey, kita ke sumber ekonomi yang seterusnya, iaitu modal. Modal ini adalah sumber yang dicipta manusia untuk membantu firma mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Mempunyai mobiliti tetapi dia mengambil masa. Pulangan bagi modal ialah bunga, faedah atau dividen bagi ekonomi Islam. Contohnya ada jentera, mesin dan juga pengangkutan. Sumber ekonomi seterusnya adalah buruh. Buruh terbahagi kepada buruh mahir dan tidak mahir. Kemahiran buruh diperoleh daripada latihan, pengalaman atau pendidikan. Merupakan input berubah bermaksud jumlah buruh boleh bertambah jika ingin menambah pengeluaran. Menawarkan perkhidmatan dari segi mental atau fizikal. Pulangan kepada buruh ialah upah atau gaji. Contoh, doktor, guru, peguam. Seterusnya, usahawan merupakan seorang yang memperhatikan kesemua faktor pengeluaran. Sifatnya adalah seorang yang suka mengambil risiko dan kreatif serta berinovatif. Usahawan juga akan membuka sebuah firma dan akan mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Usahawan juga bijak dalam mengatur strategi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimum mungkin. Pulangan untuk keusahawanan adalah keuntungan tersebut. Baiklah, seterusnya kami akan ceritakan apa itu faktor-faktor penentuan produk tersebut, produk pengganti dan juga sekiranya berlaku perubahan pada produk kami itu. Baiklah, faktor-faktor penentuan permintaan produk yang pertama adalah pendapatan. Tahap pendapatan benar yang lebih tinggi bermakna pelanggan mampu dan sanggup membeli lebih banyak barangan dan perkhidmatan disebabkan kuasa beli mereka yang lebih besar. Sebagai contoh, jika seseorang itu mempunyai pilihan antara dua jenis roti, Gardenia dan Massimo, yang masing-masing berharga RM3 dan RM2.80, mereka akan memilih berdasarkan pendapatan mereka pada ketika itu. Seterusnya, cita rasa. Cita rasa pengguna membawa pengaruh kuat terhadap permintaan sesuatu barang. Cita rasa pengguna merupakan sesuatu pengaruh yang tidak mengambil kira sesuatu barangan. Walaupun harga barang A lebih mahal berbanding barang B, tetapi pengguna lebih sukakan barang A daripada barang B. Cita rasa yang positif akan meningkatkan permintaan, manakala cita rasa yang negatif akan mengurangkan permintaan. Oleh itu, periklanan adalah penting dalam pengubahan cita rasa pengguna. Seterusnya, musim. Apabila tibanya musim tertentu, barang yang berkaitan dengan musim tersebut akan meningkat. Contohnya apabila musim hari raya, permintaan terhadap baju Melayu akan meningkat. Namun bagi barangan produk roti ini, permintaan bagi roti telah meningkat dengan mendadak pada musim Perintah Kawalan Pergerakan, yakni PKP. Hal ini kerana majoriti rakyat Malaysia hanya meluangkan masa duduk di rumah dan tidak dibenarkan keluar. Oleh itu, permintaan roti telah meningkat bagi memenuhi kehendak mereka semasa berada di rumah. Seterusnya, produk pengganti. Produk pengganti merupakan satu alternatif cadangan atau penggantian produk utama di pasaran. Sebagai contoh, peningkatan harga pada ayam sebanyak RM9. Jadi, pengguna akan berubah untuk membeli ikan sebanyak RM7. Begitu juga dengan roti Gardenia dan juga roti Massimo, merupakan barang pengganti antara satu sama lain. Bagi pemilihan produk ialah kami memilih roti Gardenia dan roti Massimo. Roti Gardenia bermula di Sabah pada tahun 1969 dan kini roti Gardenia amat popular di semenanjung Malaysia. Jenama roti Gardenia mempunyai keunikannya yang tersendiri. Roti lain memang takkan sama dengan Gardenia yang mempunyai rasa yang sedap dan unik. Sesuai dengan tagline-nya, iaitu sungguh enak dimakan begitu saja. Pemilihan produk yang keduanya adalah roti Massimo.
Pada tahun 2011, The Italian Bakers Sendirian Berhad, anak syarikat milik 100% FFM Sendirian Berhad, memperkenalkan Massimo, jenama yang terkenal dengan roti berkualiti tinggi yang dibakar dengan keaslian Itali yang jelas. Dibina berdasarkan tradisi menyediakan kebaikan yang sihat kepada semua hari ini. Roti Massimo merupakan hidangan yang wajib ada di meja sarapan rakyat Malaysia. Perubahan yang berlaku adalah keluk perubahan dalam kuantiti diminta. Roti gardenia menunjukkan pergerakan dari titik A ke titik B yang dikenali sebagai penguncupan permintaan. Ia menunjukkan kuantiti diminta menurun dari 550 unit ke 500 unit akibat daripada peningkatan harga roti gardenia itu sendiri, iaitu dari RM4 ke RM4.30. Keluk perubahan permintaan roti Massimo pula mentafsirkan peralihan keluk permintaan dari D0 ke D1 dikenal sebagai pertambahan permintaan. Ia menunjukkan harga barang itu tidak berubah tetapi kuantiti permintaan telah meningkat dari 300 unit kepada 350 unit akibat daripada kenaikan harga roti gardenia. Hal ini kerana barang pengganti bagi roti gardenia adalah roti Massimo. Berdasarkan penerangan yang telah dilakukan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa produk roti seperti Gardenia dan Massimo merupakan barang pengganti. Hal ini kerana apabila harga sebuah roti lebih mahal dari yang lagi satu, pengguna akan membuat pilihan untuk membeli yang lebih murah. Tuntasnya, produk ini mempunyai fungsi yang hampir sama antara satu sama lain dari segi penggunaan dan kepuasannya. Okey, sebelum kami tamatkan kami punya presentasi pada hari ini, mari sama-sama kita tengok sedutan rakaman video yang telah dilakukan oleh 5 orang pelajar tentang perbezaan antara roti Gardenia dan roti Massimo. Mari kita lihat sama-sama. Jam bukan roti. Jam. Roti ni sekarang. Anda gimana? Aku dah bilik tadi buat assignment sikit. Buat assignment? Minggu-minggu lah. Kalau buat assignment? Yelah, ayat banyak-banyak lah. Dalam banyak-banyak roti semua. Oh, aku buat roti semua sebab tadi aku pergi kedai tak ada. Ada ni ya. Aku terpaksa beli lah sebab bapak kan. Makan pasal. Tapi aku rasa kalau ikut harga lah kan. Roti ni Yang ni RM4.3. yang ni murah kan nak aku beli ni. Oh, betul ke? Parit. RM4. Betul lah. Ini bukan roti Itali je. Itulah, tapi ini brand Malaysia. Itali lagi mahal kan. Itali kan? Ini macam tu lah. Agak tu. Tapi kan aku rasa kalau mahal pun kita tak akan beli roti ni lah. Awak. Sedap. Beza. Baik, aku balik kecil makan benda ni Bagi tau. sikit, bagi sikit. Jangan sikit sangat. Oh, sedap. Beza kan? Antara makan roti tu, try makan Tak roti tu. juga. Tapi aku tak pernah makan roti ni. Tak Tapi tahu. sebab tak ada roti Ni, lain lah gitu. sebab roti ni lah, sebab tak ada roti lain. Macam mana kan? Kita aku nak beli roti macam tu kot. Sebab pok pun lalu roti tu. Roti ni ambil ni, ambil. Tadi lah tanya saya punya pagi tengah tanya tak bagi dia. Tapi betul lah orang kata kan. Brand negara sendiri tu lagi sedap kan. rasa. Oh, rasa. Lalu aku macam aku tak suka roti ni. Aku tak suka roti ni. Biasa lah. Aku pun kadang suka sangat belah-belah tepi ni. Sedap lah. So, kelik lah sedap. Relax dia. Dia beza dia. Ni Aku lagi. Tu asal roti tu. Awak sama ya bentuk. Ini roti apa? Massimo. Massimo. Tapi tu lah. Macam tu. Dia asal ni sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa tu. Dah. Oh, santunnya. ASMR. Santunnya makan. Rasa sana.
Ada Itali. Abang nama kaya orang Italia. Oh, lupa ni member Itali. Kat Itali kau tahu gini. Dia makan kosong ni. Oh, yang ngomong terasa. Spaghetti nasi lemak kau. Bukan tu benda sebab bukan. Tak tahu dah bangun. Asal kalau Azrul, kalau roti ni nak harga. Kalau roti tu nak harga. Nak contoh nak RM5. Ambil gigi. Oh, sekarang RM4.3. Nanti dia naik RM5. Asal nak beli roti ni beli. Tapi roti tu harga stay RM4. Aku rasa aku tukar kot sebab macam beza RM1 dah kan. Asal nak beli roti ni lah. Aku rasa aku akan tukar roti kot sebab asal dia lebih kurang. Ni masih roti benda sama. Tak setia. Biasa. Sebab roti jangan masuk personal. Bagi aku kalau roti ni naik RM5 kan. Macam aku tak ada nak katakan ada banyak duit kan. Cuma sekadar beza dalam RM1 aku rasa boleh lagi lah. Dia bagi aku boleh lah. Aku rasa kalau aku pendapat aku tak ada modal lah. Aku beli roti ni lah sebab RM5. Dia atas orang lah pendapatan dia orang. Tak risau roti mana, aku roti ni lah. Jadi roti kan. Lagi satu cita rasa aku ni dah sok mau makan. Selalu. Kita orang Sarawak memang macam tu. Tersyasya. Oh, mix kan? Mix. Yes. Satu Itali, Sarawak, Malaysia semua dia. betul. Minum. Minum. Teruk sangat minum dah. Tapi kan, Tak ada cawan. tapi kan, Malaysia banyak roti. Orang main beli roti ni. Kau tak beli roti ni? Tengok contoh waktu COVID-19, roti apa yang boleh cepat habis? Roti gardenia lah. Betul sebab apa? Bori. Bila bori? Di Budak Pulau. Lupa. Lama dah tak bori. Abang tidur. Sudah ni. Dah. Pagi-pagi mamai. Tapi betul lah. Kalau Masa kau beli roti ni, betul tu. Hari tu pok aku beli CWE. Habis. Pok kopi Petronas habis. kena ingat juga dekat apa dalam Shopee tu ada yang buat roti ni ribu-ribu. Ya. Roti ke mak? Ya. Roti. Tak tahu pun. Macam mana kan? Itulah, tapi kan benda yang aku yakin apa? Roti gardenia ni antara roti yang paling suka. Sebab kenapa tak kenapa? Apa? Cuba hang masuk pergi supermarket, roti mana yang luak dulu? Gardenia. Yang ni paling susah nak luak kan? Sebab benda ni dah lama ada. Benda ni cita rasa orang Malaysia. Ya. Benda ni mesti boleh Itali. Tak pandai orang Malaysia. Aku pun ada roti. Kena cakap apa? Kena orang tekak. Kena tekak. Oh, dua tu lah tapi. Oh, Penang? Suka. Ini biasa lah. Ini biasa. Tapi kan, apa yang aku fikir kan, betul memang kita dapat benda ni habis dulu tau. Tapi aku rasa secara jaga kadang-kadang benda ni dah habis dulu. Orang kat Tanjung Malayang ni suka mana satu? Cuba bagi idea. Macam mana kita nak tahu orang Tanjung Malayang ni dia suka yang mana satu? Sebab Johor suka ni. Orang Itali suka ni. Tanjung Malayang suka apa? Apa kata? Kejap aku. Apa kata kita buat Google Form? Dulu Survey lah. Survey. survey untuk apa? Dia tengok kita buat survey, lepas tu kita blast dalam grup, tengok mana lagi laku, mana lagi orang minat, masih buruk ataupun gardenia. Sekarang ni bila kena habis? Aku tak apa ni. Tak bila kena habis. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kami. Sebarang pertanyaan anda boleh tanyakan di hujung video.